Salam sejahtera, nama saya Catherine Bong beserta nombor matriks B147621. Hari ini, kami, kumpulan 2 ingin membentangkan tentang penilaian rubrik analitik dan holistik untuk subjek sejarah tahun 5, unit 6 iaitu Sejarah Kemerdekaan. Sebelum kami memulakan pembentangan, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Femi, saya sendiri, Celestine dan Linda. Sebagai pengenalan, mari kita sama-sama mengenali apa itu konsep rubrik. Rubrik adalah alat penilai yang digunakan untuk menilai hasil kerja atau prestasi pelajar berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat dua jenis rubrik yang digunakan dalam pendidikan iaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Kedua-dua rubrik ini mempunyai pendekatan yang berbeza dalam menilai dan memberikan maklum balas terhadap prestasi pelajar. Seterusnya, marilah kita mengenali konsep rubrik analitik dengan lebih lanjut. Rubrik analitik dalam penilaian pendidikan merupakan alat penilaian yang membolehkan penilai untuk menilai aspek-aspek tertentu dalam hasil kerja pelajar secara terpisah. Dalam rubrik ini, setiap kriteria dinilai secara individu, memberikan peluang kepada penilai untuk memberikan maklum balas yang lebih spesifik dan terperinci. Biasanya, rubrik analitik melibatkan skala penilaian untuk setiap kriteria, contohnya dari 1 hingga 5, di mana setiap nombor mewakili tahap pencapaian yang telah dicapai oleh pelajar. Dengan cara ini, pelajar dapat mengetahui dengan jelas di mana kekuatan dan kelemahan mereka terletak. Yang pertama, untuk kelebihan rubrik analitik, iaitu rubrik ini membolehkan penilai memberikan maklum balas yang lebih terperinci mengenai prestasi pelajar kerana setiap kriteria dinilai secara berasingan. Yang kedua, rubrik analitik ini membolehkan pelajar melihat dengan jelas bahagian-bahagian tertentu dalam kerja mereka yang perlu diperbaiki atau dipeningkatkan. Dan ketiga, penilai dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap prestasi pelajar kerana setiap elemen dinilai secara individu. Seterusnya, kelemahan rubrik analitik terbahagi kepada dua, iaitu proses penilaian dengan rubrik analitik mungkin lebih memakan masa kerana setiap kriteria perlu dinilai secara terpisah dan lebih terperinci. Dan kedua, bagi pelajar yang tidak biasa dengan sistem penilaian yang terperinci, rubrik analitik mungkin terasa rumit dan sukar untuk difahami. Secara keseluruhannya, rubrik analitik adalah alat yang berguna untuk memberikan penilaian yang lebih mendalam dan spesifik, tetapi ia memerlukan lebih banyak masa dan mungkin sedikit mencabar kepada pelajar yang baru menggunakannya. Seterusnya, mari kita mengenali konsep rubrik holistik dengan lebih lanjut. Rubrik holistik menilai hasil kerja pelajar secara keseluruhan tanpa memecahkannya kepada kriteria tertentu. Penilai memberikan satu penilaian keseluruhan berdasarkan impresi umum terhadap kualiti kerja. Penilaian biasanya menggunakan skala yang lebih sederhana seperti kategori cemerlang, baik, memuaskan dan perlu penambahbaikan. Kelebihan rubrik holistik iaitu penilaian dilakukan dengan lebih cepat kerana tidak memerlukan analisis mendalam terhadap setiap kriteria. Memberikan penilaian yang memberikan gambaran keseluruhan tentang kualiti prestasi pelajar dan seterusnya sesuai digunakan dalam situasi yang memerlukan penilaian cepat atau apabila analisis terperinci tidak diperlukan. Seterusnya, kelemahan rubrik holistik iaitu maklum balas yang diberikan mungkin tidak terlalu terperinci kerana penilaian dilakukan secara keseluruhan dan sukar untuk mengenal pasti aspek tertentu dalam kerja pelajar yang perlu diperbaiki. Sebagai keseluruhannya, rubrik holistik memberikan penilaian yang lebih ringkas dan cepat, namun mungkin kurang memberikan maklum balas yang mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan spesifik pelajar. Berikut merupakan kriteria rubrik analitik. Yang pertama, pemahaman konsep. Kedua, analisis dan kritikan. Ketiga, penggunaan sumber. Keempat, struktur dan organisasi. Dan kelima, penyampaian.
Nama saya Celestine Thomas, bernomor metrik P152507. Baik, saya akan membentangkan mengenai pemahaman konsep rubrik analitik daripada kumpulan kami. Kami telah memilih sejarah KSSR, yaitu sejarah tahun 5, sebagai rubrik penilaian analitik kumpulan kami. Seterusnya, rubrik analitik kami terdiri daripada 3 dimensi, yaitu cemerlang, baik, dan juga lemah. Manakala kriteria pula terdiri daripada kandungan fakta, hujah dan huraian, serta koheren keseluruhan penulisan. Baik untuk marka yang cemerlang, yaitu 5 ke 6 marka, dari segi kandungan fakta, murid dapat menyatakan ketiga-tiga fakta dengan tepat. Manakala dari segi hujah dan huraian pula, murid dapat menghuraikan ketiga-tiga atau 2/3 fakta dan hujah dengan tepat. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, setiap ayat yang ditulis oleh murid mempunyai koheren yang sangat kuat. Untuk marka yang baik, yaitu 3 ke 4 marka, dari segi kandungan fakta, murid dapat menyatakan 2 daripada 3 fakta yang tepat. Manakala dari segi hujah dan huraian pula, murid dapat menghuraikan kedua-dua atau 1 fakta dengan hujah yang tepat. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, tidak semua ayat yang ditulis oleh murid mempunyai koheren yang kuat. Baik, untuk marka lemah pula, yaitu 1 ke 2 marka, dari segi kandungan fakta, murid hanya dapat menyatakan 1 fakta sahaja yang tepat. Manakala dari segi hujah dan huraian pula, murid dapat menghuraikan 1 fakta sahaja atau tiada fakta yang dihuraikan. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, ayat demi ayat murid tidak menunjukkan koheren langsung. Baik, ini merupakan contoh soalan berbentuk rubrik analitik berpandukan subjek yang telah kami pilih, yaitu sejarah tahun 5, unit 6 yang bertajuk Sejarah Kemerdekaan. Soalan berbunyi, huraikan kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu, dan marka penesoalan adalah sebanyak 6 marka. Ini merupakan panduan penskoran rubrik analitik berdasarkan soalan yang diberikan sebentar tadi. Jika murid dapat menyenaraikan dan menghuraikan ketiga-tiga fakta dengan tepat, dan setiap ayat yang ditulis oleh murid mempunyai koheren yang sangat kuat, murid akan mendapat marka penuh, yaitu sebanyak 6 marka. Baik, contoh fakta yang boleh diberikan oleh murid berdasarkan soalan sebentar tadi ialah fakta pertama, dasar pemerintahan negara diubah kepada sistem pemerintahan Jepun. Dengan huraian, dasar penindasan terhadap kaum Cina Tanah Melayu, berserta dengan contoh yaitu membunuh, merompak, membakar rumah, dan memeras hasil. Contoh fakta kedua ialah kesan terhadap ekonomi Tanah Melayu. Dengan huraian, perusahaan getah dihentikan dan penduduk dikera untuk menanam makanan sara diri. Manakala contoh pula ialah bercocok tanam seperti menanam padi, menanam ubi kayu, dan juga menanam keledek. Contoh fakta ketiga pula ialah kesan terhadap kesehatan penduduk berserta huraian, yaitu kurang bekalan ubat-ubatan, dan contoh pula akibat kurangnya bekalan ubat-ubatan, penyakit akan merebak. Dan ini merupakan contoh jawaban skor cemerlang rubrik analitik. Sebagai panduan, tulisan yang berwarna merah merupakan fakta, tulisan yang berwarna hijau merupakan huraian, manakala tulisan yang berwarna ungu merupakan contoh yang tepat dan koheren yang kuat bagi setiap ayat. Baik, untuk jawaban yang cemerlang, murid boleh menjawab, kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu ialah dasar pemerintahan negara diubah kepada sistem pemerintahan Jepun. Jepun telah mengamalkan dasar yang berbeza-beza mengikut kaum di Tanah Melayu. Sebagai contoh, Jepun mengamalkan dasar pembersihan terhadap kaum Cina dengan cara membunuh, merompak, membakar rumah, dan memeras hasil orang-orang Cina. Selain daripada itu, kesan pendudukan Jepun ialah dari segi ekonomi. Tanah Melayu mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk sehingga perusahaan getah dihentikan dan penduduk dikerah untuk menanam makanan sara diri. Contohnya seperti beras, ubi kayu, keledek, sayuran, dan sebagainya. Kesan seterusnya ialah dari segi kesehatan. Sebagai contoh,
Penyakit bengkak badan, buncit perut, kubis buta, dan sebagainya merebak dan mengancam kesehatan masyarakat karena bekalan obat-obatan sangat terbatas. Baik, berdasarkan jawaban di atas, sekiranya murid dapat menyatakan ketiga-tiga fakta dengan tepat, murid dapat menguraikan ketiga-tiga fakta dan hujah dengan tepat, serta setiap ayat yang ditulis oleh murid mempunyai penghirauan yang sangat kuat, maka murid tersebut akan mendapat 6 marka penuh. Nama saya Linda George Nipa, metrik nomor saya P147838. Seterusnya saya akan membentangkan rubrik analitik di dalam kriteria penilaian dalam aspek penggunaan sumber. Berikut adalah rubrik analitik untuk kriteria penilaian di dalam aspek penggunaan sumber. Terdapat 3 aspek yang dinilai di dalam kriteria ini, yaitu penggunaan sumber, pemahaman sumber, dan juga pemetikan sumber. Untuk nilai yang cemerlang, pelajar menggunakan pelbagai sumber primer seperti surat, dokumen sejarah, ucapan pemimpin kemerdekaan, dan sumber sekunder seperti buku teks, artikel sejarah yang relevan dan tepat. Untuk penilaian yang baik pula, mereka menggunakan beberapa sumber primer dan sumber sekunder yang relevan dan berkaitan dengan peristiwa kemerdekaan. Bagi penilaian yang memuaskan pula adalah menggunakan sedikit sumber, kebanyakan daripada sumber sekunder dengan penggunaan terhad kepada fakta asas. Seterusnya, penilaian yang lemah adalah tidak menggunakan atau hanya menggunakan sumber yang tidak relevan dan tidak tepat. Bagi kriteria pemahaman sumber pula, pelajar layak mendapat nilai yang cemerlang sekiranya pelajar menunjukkan pemahaman mendalam tentang setiap sumber yang digunakan dan bagaimana ia menyokong hujah atau pemahaman mengenai kemerdekaan. Manakala, pelajar juga layak mendapat markah yang baik sekiranya sumber yang digunakan dengan baik untuk menyokong hujah walaupun analisis kurang mendalam berbanding tahap cemerlang. Manakala untuk mendapatkan markah yang memuaskan pula, pelajar memberikan sedikit sokongan kepada pemahaman sejarah tetapi tidak memperkayakan analisis dan juga pemahaman tentang kemerdekaan. Pelajar akan mendapat nilai yang lemah sekiranya pelajar kurang memahami sumber yang digunakan dengan fakta yang tidak tepat atau salah tafsir terhadap peristiwa kemerdekaan. Dari segi pemetikan sumber pula, pelajar yang layak mendapat markah yang cemerlang adalah sumber yang dipetik dengan tepat dan menggunakan format yang sesuai, menunjukkan penggunaan sumber yang teliti dan sahih. Manakala pelajar yang mendapat nilai yang baik pula adalah sumber yang dipetik dengan betul tetapi mungkin ada beberapa kesilapan kecil dalam format pengutipan. Manakala untuk pelajar mendapat markah yang memuaskan pula, pelajar menggunakan sumber dan memberikan sedikit sokongan kepada pemahaman sejarah tetapi tidak memperkayakan analisis atau pemahaman tentang kemerdekaan. Dan yang terakhir, pelajar akan mendapat markah yang rendah sekiranya sumber tidak dipetik atau dipetik dengan banyak kesilapan, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber yang sahih. Seterusnya, saya akan menjelaskan kriteria penilaian dari aspek struktur dan organisasi. Di dalam penilaian kriteria struktur dan organisasi, terdapat 5 aspek yang dipandang, iaitu dari segi pendahuluan, isi utama, hubungan antara perenggan, kesimpulan dan juga maklumat yang didapati. Bagi markah cemerlang, pendahuluan yang dilakukan adalah secara jelas, menarik dan memperkenalkan topik dengan baik serta menyediakan pandangan keseluruhan tentang apa yang akan dibincangkan. Pelajar yang mendapat markah yang baik pula adalah ketika pendahuluan diperkenalkan topik dengan baik tetapi mungkin kurang menarik atau tidak memberi pandangan keseluruhan dengan jelas. Manakala pelajar yang mendapat markah yang memuaskan pula adalah ketika pendahuluan yang dilakukan tidak jelas dan tidak memperkenalkan topik dengan baik.
Seterusnya, pelajar akan mendapat markah yang lemah sekiranya pendahuluan tidak wujud dan tidak membantu memperkenalkan topik dengan jelas. Dari segi isi utama pula, pelajar akan mendapat markah yang cemerlang sekiranya isi utama tersebut disusun secara logik dengan setiap perenggan atau bahagian fokus kepada satu idea utama yang dihubungkan secara jelas dengan peristiwa kemerdekaan. Manakala pelajar akan mendapat markah baik iaitu 3 pula ketika isi utama disusun dengan baik tetapi mungkin terdapat sedikit ketidakaturan dalam penyusunan idea atau maklumat. Markah memuaskan pula adalah ketika pelajar tersebut memberi isi utama yang terlalu umum dan kurang jelas dari segi penyesuaian, ada perenggan yang tidak fokus kepada satu idea utama. Dan yang terakhir, isi utama yang lemah pula adalah ketika pelajar tersebut memberi isi utama yang tidak teratur, tiada aliran logik antara perenggan dan maklumat disampaikan secara rawak. Bagi hubungan antara perenggan pula adalah dinilai untuk markah yang cemerlang. Hubungan antara perenggan adalah lancar dengan penggunaan kata hubung yang sesuai untuk menyambungkan idea antara satu sama lain. Untuk markah yang baik pula adalah ketika pelajaran tersebut memberi hubungan antara perenggan dengan jelas tetapi sesetengah idea tidak dihubungkan dengan sempurna. Manakala, pelajar akan mendapat markah yang memuaskan iaitu 2 ketika hubungan antara perenggan adalah lemah dan pembaca mungkin perlu meneka sambungan antara idea. Dan yang terakhir, pelajar tersebut akan mendapat markah yang lemah sekiranya hubungan antara perenggan tidak jelas dan menyebabkan pembaca bingung tentang sambungan idea. Seterusnya, penilaian kriteria dari aspek kesimpulan. Untuk mendapat markah cemerlang iaitu 4, pelajar hendak merumuskan kesimpulan keseluruhan perbincangan dengan kuat, menyatakan hujah dan idea utama dengan baik. Bagi markah baik iaitu 3, pelajar tersebut memberi kesimpulan dan merumuskan perbincangan tetapi mungkin kurang kuat dan tidak sepenuhnya mengaitkan kembali dengan hujah yang utama. Pelajar dapat markah yang memuaskan iaitu 2 sekiranya kesimpulan yang diletakkan terlalu umum dan tidak merumuskan perbincangan dengan kuat atau hanya mengulangi idea tanpa pengembangan. Seterusnya, markah lemah iaitu 1 akan diberikan kepada pelajar sekiranya kesimpulan tiada, sangat lemah, tidak merumuskan hujah atau topik dengan berkesan. Dari segi aspek maklumat pula, pelajar tersebut layak mendapat markah yang cemerlang sekiranya maklumat disusun dengan jelas mengikut kronologi atau tema dan setiap bahagian menyokong naratif atau hujah sejarah secara keseluruhan. Seterusnya, untuk markah yang baik pula, pelajar tersebut memberi maklumat secara tersusun dan jelas tetapi mungkin terdapat bahagian yang kurang kronologi ataupun tematik yang akan membuatkan maklumat tersebut lari daripada topik yang utama. Untuk pelajar tersebut mendapat markah 2 iaitu memuaskan. Hal ini kerana maklumat yang disusun tetapi tidak secara logik mengakibatkan kekeliruan dalam memahami peristiwa atau hujah sejarah. Dan yang terakhir adalah sekiranya pelajar tersebut mendapat markah penilaian 1 iaitu lemah di dalam maklumat kerana maklumat yang disusun secara tidak teratur dan sukar difahami tanpa kronologi atau tema yang jelas. Seterusnya, pembentangan akan dilanjutkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Rubrik analitik untuk kriteria penyampaian. Yang pertama, kejelasan maklumat, sejauh mana pelajar menyampaikan fakta sejarah dengan jelas dan mudah difahami, yang dapat dinilai melalui skala penilaian 1, maklumat tidak jelas dan membingungkan. Skala penilaian 5, maklumat sangat jelas dan mudah difahami. Yang kedua, ketepatan fakta, kebenaran dan ketepatan fakta sejarah yang disampaikan. Yang pertama, skala penilaian 1, banyak kesilapan fakta sejarah, dan skala penilaian 5,
semua fakta sejarah tepat dan betul. Yang ketiga, pengorganisasian isi, struktur penyampaian yang baik, termasuk pengenalan, isi utama dan kesimpulan. Skala penilaian 1, penyampaian tidak teratur dan sukar diikuti. Skala penilaian 5, penyampaian sangat teratur dan logik. Yang keempat, kreativiti dalam penyampaian. Cara pelajar mempersembahkan maklumat dengan cara yang menarik dan kreatif. Dapat dinilai melalui skala penilaian 1, tidak ada elemen kreatif dalam penyampaian, dan skala penilaian 5, penyampaian sangat kreatif dan menarik. Dan seterusnya, penggunaan bahasa yang sesuai. Penggunaan istilah sejarah yang tepat dan sesuai dengan tahap pemahaman pelajar. Dapat dinilai melalui skala penilaian 1, bahasa tidak sesuai dan tidak tepat, dan skala penilaian 5, bahasa sangat sesuai dan tepat. Yang keenam, penggunaan bahan sokongan, penggunaan gambar, peta atau sumber lain untuk menyokong penyampaian. Skala penilaian 1, tiada bahan sokongan atau tidak relevan. Yang skala penilaian 5 pula, bahan sokongan sangat membantu dan relevan. Dan ketujuh, interaksi dengan audiens, di mana kemampuan pelajar untuk melibatkan rakan sekelas dan menjawab soalan dengan baik. Dapat dinilai melalui skala penilaian 1, tidak melibatkan audiens dan sukar menjawab soalan, dan skala penilaian 5 pula sangat melibatkan audiens dan menjawab soalan dengan baik. Dan yang terakhir, penyampaian suara dan bahasa tubuh, di mana penggunaan nada suara, kelajuan dan bahasa tubuh yang sesuai semasa penyampaian. Dapat dinilai melalui skala penilaian 1, suara tidak jelas, bahasa tubuh tidak menyokong, dan skala penilaian 5 pula, suara sangat jelas dan menarik, bahasa tubuh menyokong penyampaian. Secara keseluruhannya, rubrik analitik ini memberikan penilaian yang terperinci terhadap setiap aspek penyampaian, membolehkan penilai memberikan maklum balas yang spesifik dan membantu pelajar memahami kekuatan serta kelemahan dalam prestasi mereka. Seterusnya, saya Femi Yusip, nomor matriks P147587, akan membentangkan bahagian rubrik holistik. Rubrik holistik merupakan alat penilaian yang memberikan marka secara keseluruhan atau produk berdasarkan impresi umum, tanpa memisahkannya ke dalam kriteria yang spesifik ataupun yang lebih terperinci. Rubrik holistik berbeza dengan rubrik analitik, di mana rubrik analitik dikenal pasti sebagai alat penilaian secara terperinci ataupun penilaian yang menilai setiap aspek tugas secara terpisah. Berbeza pula dengan rubrik holistik yang menggabungkan kriteria ke dalam satu deskripsi secara menyeluruh. Penilaian rubrik holistik lebih cepat dan sering digunakan untuk tugas yang bersifat kompleks dan kualitatif seperti esei, presentasi, ataupun penilaian karya seni. Baiklah, seterusnya kita lihat ciri-ciri rubrik holistik. Dari segi aspek penilaian, penilai menilai hasil kerja secara keseluruhan daripada menilai setiap elemen secara terpisah. Dari segi deskripsi umum pula, setiap tingkat penilaian dijelaskan secara umum meliputi pelbagai aspek seperti pemahaman, kreativiti, struktur, dan tata bahasa bagi penulisan, tetapi tanpa memisahkannya ke dalam bahagian yang lebih terperinci. Seterusnya, dari skala penilaian pula, rubrik holistik menggunakan skala yang bersifat sederhana seperti 1 hingga 4 atau 1 hingga 5 yang masing-masing tingkatan menggambarkan tingkatan keseluruhan hasil kerja. Ciri yang terakhir dari aspek subjektivitas, karena penilaian marka dilakukan secara menyeluruh, rubrik ini lebih cenderung bersifat subjektif berbanding dengan rubrik analitik. Baiklah, di sini saya berikan 2 contoh soalan yang dinilai melalui rubrik holistik.
Soalan ini berkaitan daripada subjek sejarah tahun 5, unit 6, sejarah kemerdekaan. Soalan yang pertama, jelaskan peranan tokoh-tokoh utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Bagaimanakah usaha mereka membantu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Soalan yang kedua, huraikan peristiwa-peristiwa penting yang membawa kepada pengisytiharan kemerdekaan Malaysia. Bagaimanakah peristiwa-peristiwa ini mempengaruhi masyarakat ketika itu dan sekarang? Oke, dua soalan ini merupakan soalan berbentuk struktur. Seterusnya kita lihat kriteria penilaian rubrik holistik berdasarkan dengan dua contoh soalan tadi. Baiklah, sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian rubrik holistik kami, di sini saya akan terangkan 6 kriteria utama yang diambil kira dalam penilaian rubrik holistik ini. Kriteria yang pertama dari aspek pemahaman topik, di mana penilai menilai sejauh mana murid memahami topik yang diajar terutama dalam konteks kemerdekaan di Malaysia. Dari aspek penjelasan tokoh pula, penilai memeriksa kemampuan murid untuk menjelaskan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh utama kemerdekaan di Malaysia. Seterusnya, kaitan sejarah dan kehidupan, di mana penilai menilai sejauh mana murid dapat menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan semasa dan revolusinya hari ini. Dari aspek penggunaan fakta pula, penilai menilai ketepatan dan penggunaan fakta sejarah dalam jawaban ataupun pembentangan murid. Kriteria yang terakhir dari aspek struktur dan penyampaian, di mana penilai menilai bagaimana murid menyusun jawaban mereka termasuk tata bahasa, alur logik, dan kerapian penyampaian. Baiklah, kita teruskan dengan melihat skor penilaian rubrik holistik berdasarkan dua contoh soalan tadi. Dari segi skor permarkahan, kita boleh lihat di sini pelajar yang mendapat markah cemerlang, mereka yang mendapat markah 80% hingga 100%, baik 60% hingga 79%, memuaskan 40% hingga 59%, dan pelajar yang mendapat markah lemah merupakan pelajar yang mendapat markah skor 0% hingga 39%. Kita lihat kriteria yang pertama dari aspek pemahaman topik, di mana pelajar yang mendapat markah cemerlang merupakan pelajar yang memahami secara mendalam tokoh-tokoh kemerdekaan, peristiwa dan kepentingannya. Manakala pelajar yang mendapat markah baik pula merupakan pelajar yang memahami dengan baik tokoh-tokoh dan peristiwa utama tetapi kurang mendalam. Terusnya, pelajar yang mendapat markah memuaskan pula merupakan pelajar yang mempunyai pemahaman umum tetapi ada kesalahan dalam fakta atau kurang penjelasan secara detail. Pelajar yang mendapat markah lemah pula merupakan pelajar yang mempunyai pemahaman yang sangat terbatas, banyak kesalahan fakta atau kekurangan penjelasan mendasar. Dari aspek penjelasan tokoh pula, pelajar yang mendapat markah cemerlang merupakan pelajar yang mampu menjelaskan secara mendalam dan tepat peranan tokoh-tokoh penting dalam kemerdekaan. Pelajar yang mendapat markah baik pula merupakan pelajar yang mampu menyebut dan menjelaskan beberapa tokoh penting tetapi dengan penjelasan yang kurang terperinci. Seterusnya, markah memuaskan. Pelajar yang mendapat markah memuaskan merupakan pelajar yang mampu menyebut beberapa tokoh tetapi dengan penjelasan yang sangat terbatas. Pelajar yang mendapat markah lemah pula merupakan pelajar yang tidak dapat mengenali atau menjelaskan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Kriteria yang seterusnya ialah kaitan sejarah dan kehidupan, di mana pelajar yang mendapat markah cemerlang dapat mengaitkan peristiwa kemerdekaan dengan relevansi dan kepentingannya dalam kehidupan mereka. Pelajar yang mendapat markah baik pula merupakan pelajar yang mampu mengaitkan antara peristiwa sejarah dan kehidupan semasa, tetapi tidak mendalam ataupun spesifik.
Seterusnya, pelajar yang mendapatkan marka memuaskan. Pelajar ini ada upaya untuk mengaitkan sejarah dengan kehidupan semasa, tetapi masih kurang jelas. Pelajar yang mendapat marka lemah pula merupakan pelajar yang tidak ada usaha untuk mengaitkan peristiwa kemerdekaan dengan kehidupan semasa. Kriteria yang seterusnya ialah penggunaan fakta, di mana pelajar yang mendapat marka cemerlang merupakan pelajar yang memberikan fakta dengan tepat, jelas, dan disusun dengan baik. Pelajar yang mendapat marka baik pula merupakan pelajar yang memberikan fakta, kebanyakan fakta tepat, tetapi terdapat beberapa kesalahan kecil yang tidak terlalu mengganggu. Seterusnya, ada beberapa kesalahan dalam fakta yang mengurangi kejelasan atau ketepatan penjelasan menyebabkan pelajar ini mendapat marka memuaskan. Pelajar yang mendapat marka lemah pula merupakan pelajar yang banyak kesalahan fakta yang mempengaruhi kejelasan dan pemahaman keseluruhan. Kriteria yang terakhir dari aspek struktur dan penyampaian, di mana pelajar yang mendapat marka cemerlang merupakan pelajar yang menjawab atau pembentangan sangat teratur, mudah diikuti, dan tanpa kesalahan tata bahasa yang besar. Seterusnya, pembentangan yang teratur tetapi terdapat kesalahan kecil dalam tata bahasa atau struktur menyebabkan pelajar ini mendapatkan marka baik. Pelajar yang mendapatkan marka memuaskan pula jawaban atau pembentangan kurang teratur dengan kesalahan yang mengganggu aliran informasi. Akhir sekali, pelajar yang mendapat marka lemah pula pembentangan tidak teratur dan penuh dengan kesalahan tata bahasa sehingga sulit difahami oleh penilai. Sebagai kesimpulannya, rubrik analitik dan rubrik holistik memiliki peranan penting dalam proses penilaian dengan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana rubrik analitik menilai tugasan dengan memecahnya dalam beberapa aspek ataupun kriteria. Penilaian ini mengambil waktu yang agak panjang karena menilai beberapa detail yang terlibat. Manakala rubrik holistik pula menilai tugas secara keseluruhan berdasarkan kesan umum, memberikan skor keseluruhan tanpa memisahkan elemen-elemen yang berbeza. Rubrik ini sesuai untuk menilai penilaian yang lebih subjektif seperti projek kreatif ataupun pembentangan. Secara ringkasnya, rubrik analitik lebih sesuai untuk tugas-tugas akademik yang kompleks, sementara rubrik holistik pula lebih sesuai untuk menilai projek kreatif atau pembentangan yang menginginkan penilaian keseluruhan. Keduanya dapat digunakan secara efektif bergantung pada tujuan penilaian dan konteks tugas yang diberikan. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.